insyaallah, insyaallah, insyaallah ada jalannya, insyaallah, insyaallah, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ustaz Taufik bin Jafar daripada Tenaga Pengajar Ustaz Beri ya? Ya, saya. Tenaga Pengajar Pusat Bimbingan Al-Islah Tanjung Minyak, adalah kuasa surah Al-Isra. Sekalian muslimin dan muslimat, alhamdulillah pada malam ini kita, kalau ikutkan pada jadual pada hari ini adalah Ustaz Firdaus. Jadi Ustaz Firdaus tak dapat hadir. Ustaz Firdaus menggantikan, iaitu Ustaz Taufik. Untuk pada malam ini beliau akan memberi sedikit kupasan ataupun tafsiran Al-Quran surah Amma, insya-Allah. Juzul Amma, insya-Allah. Ayat berapa tu nanti pulang pada Ustaz, kita share pada Ustaz. Jadi saya serahkan majlis ini kepada Ustaz untuk seterusnya. Ustaz nak kenalkan diri ni sikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, nashkurullah ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil majid. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Tuan-tuan, puan-puan, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik, kita semua di malam ini telah dijemput oleh Allah. Di malam yang mulia ini kita dijemput oleh Allah untuk menjadi tetamu-tetamu Allah. Dalam satu mafhum hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda telah bersabda bahwasanya orang yang menuju ke masjid untuk solat berjemaah, mereka ini adalah para tetamu-tetamu Allah. Dan dalam ketika malam yang gelap gulita, kita keluar daripada rumah dengan pakaian yang bersih, dalam keadaan bersuci, dengan niat semata-mata untuk mencari keridaan Allah, semata-mata untuk mendapat redha dan kesukaan daripada Allah. Berkumpulnya kita di sini, kata Nabi, basyiril masya'in fi dhulami bin nuri tami yaumal qiyamah. Berilah kabar gembira kepada mereka yang berjalan daripada rumah dia menuju ke masjid untuk dengan tujuan untuk solat berjemaah.
Maka kata Nabi bahawasanya mereka ini akan mendapat cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Dalam keadaan kelang kabut, dalam keadaan manusia duka cita, dalam keadaan manusia memikirkan apakah aku ini selamat ataupun tidak daripada azab Allah. Namun golongan-golongan yang senantiasa diberi taufik oleh Allah, walaupun di malam yang gelap gelita, kawan-kawan yang lain sedang sibuk, sedang istirahat di rumah masing-masing, tetapi kita ini dijemput oleh Allah, menghadap Allah di rumah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah golongkan kita, Allah tempatkan kita, Allah bersamakan kita di kalangan mereka yang mendapat rahmat Allah, di kalangan mereka yang mendapat cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Jadi tuan-tuan, puan-puan, ayah-ayah, ibu-ibu, kita sama-sama kita mulakan majlis kita dengan sedikit zikir, boleh ya? Boleh. Saya memang gemar biasanya kalau majlis ataupun di kelas sendiri pun kita akan selang-selangi dengan zikir ataupun sedikit qasidah. Kenapa zikir ini? Kata Allah, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah, hanya dengan berzikir kepada Allah, hati kita ini akan menjadi tenang, hati kita akan menjadi tenteram. InsyaAllah tuan-tuan, ayah-ayah, ibu-ibu, kita sama-sama ikut berzikir, boleh ya? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. 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 Allah, 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 ya Allah, 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 ya Allah, 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 ya Allah. Allah, 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 ya Allah. Alhamdulillah, kita nak mengucapkan lafaz Allah, nak berzikir kepada Allah, nak menyebut nama Allah ini sangat memerlukan taufik dan hidayat daripada Allah. Tanpa taufik Allah, tanpa hidayah daripadanya,
walaupun di rumah kita bergantungan tasbih, walaupun di kocek kita, di poket kita ada 2 tasbih, tapi tanpa taufik Allah, tanpa hidayah daripadanya, kita nak sebut nama Allah, nak ucap lafaz Allah sangat berat. Jadi saya suka ceritanya, saya memetik sebuah hadis daripada kitab Bukhari dan Muslim. Hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Apa kata Nabi? Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan manusia yang akan mendapat naungan, yang akan mendapat teduhan, lindungan arasy Allah, yang akan mendapat naungan rahmat Allah di padang mahsyar kelak. Siapakah mereka ini? Kata Nabi, yang pertama al-imamul adil, pemimpin, seorang pemimpin yang adil. Dan yang kedua asyabu wa syabun nasya'a fi ibadatillah, pemuda yang dia gunakan masa mudanya, yang dia habiskan usia mudanya untuk beribadah kepada Allah, untuk menyembah Allah, mengabdikan dirinya kepada Allah. Alhamdulillah, kita lihat kadang-kadang ada setengah masjid, setengah surau, pada usia yang masih muda, sudah dibiasakan anak-anak muda mereka untuk mengimarahkan masjid, rajin datang ke masjid, mengimarahkan masjid dengan 5 amal, dengan 5 solat 5 waktu di masjid. Maka pemuda-pemuda ini akan mendapat teduhan dan naungan daripada naungan Allah. Kemudian kata Nabi, wa rajulun qalbuhu mu'allakun fil masjid, seorang laki-laki yang hatinya saban waktu sentiasa terpaut pada masjid. Walaupun dia dah pulang ke rumah, dia dah balik ke rumah. Contohnya, dia datang tadi subuh, dia balik, nanti zuhur dia akan datang lagi ke masjid. Bila dia balik, dia menunggu-nunggu, bilakah azan akan dikumandangkan, bilakah masanya aku akan menghadap lagi kepada Allah. Dia menunggu-nunggu masa, menunggu-nunggu laungan Allah. Sebenarnya tuan-tuan, ayah-ayah, ibu-ibu, bila azan dikumandangkan, bila azan dikumandangkan, zahirnya kita tengok, kita lihat muazzin Tok Bilal yang azan, Tok Bilal yang laungkan azan. Namun hakikat yang sebenar itu adalah panggilan Allah. Sebab itu di zaman Rasulullah, bila azan dikumandangkan sahaja, sahabat yang duduk-duduk di pasar, yang sedang berniaga, ada di kalangan manusia yang berada di kebun, semua telah tinggalkan kesibukan mereka. Mereka menuju ke masjid untuk solat berjemaah. Kemudian golongan manusia yang keempat, warajulani tahabba fillah ijtama'a wa tafarraqa alaihi. 2 manusia, 2 golongan yang bertemu dan berpisah. 2 golongan manusia yang saling berkasih sayang semata-mata kerana Allah. Mereka bertemu, berkumpul di satu tempat semata-mata kerana Allah, dan mereka berpisah daripada tempat tersebut juga semata-mata kerana Allah. Saya yakin kita semua duduk di majlis ini, kita bertemu sama-sama di sini. Ada di kalangan kita yang sudah mengenali, ada di kalangan kita yang masih belum mengenali. Kita bertemu dan berpisah semata-mata kerana Allah. Kemudian golongan yang kelima, rajulun da'athu imra'atun dhatu mansabin wa jamal faqal inni akhafullah. Seorang laki-laki yang digoda oleh seorang wanita bangsawan,
wanita yang bangsawan, yang cantik, rupawan, cantik jelita. Goda lelaki tersebut. Akhirnya apa kata lelaki itu? Inni akhafullah, aku sangat takut kepada Allah. Kemudian golongan yang keenam, warajulun tasaddaqa bisadaqatin, seorang laki-laki yang sedekah. Dia bagi sedekah tangan kanan, tangan kiri dia tak tahu apa yang diberi oleh tangan kanannya. Dia sedekah bersembunyi-sembunyi, tidak ada siapa pun yang tahu mengenai sedekahnya, melainkan si dia yang diberikan sedekah. Kemudian golongan yang ketujuh yang saya akan sentuh singgung di sini, warajulun dzakarallaha khalian fafadat ainahu, seorang laki-laki yang duduk sambil berzikir, sibuk berzikir, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Dia duduk sendirian sambil berzikir, dengan perlahan-lahan menitis air mata, keluar daripada kelopak matanya, mengalir daripada kelopak matanya air mata. Kenapa terjadi demikian? Tidak lain dan tidak bukan melainkan kerana takutnya kepada Allah, melainkan kerana takut kepada azab Allah, melainkan kerana dia menyesali terhadap dosa-dosanya yang lalu. Sambil berzikir, menangis, sambil berzikir, mengalir air matanya, membasahi pipinya, membasahi janggutnya. Dia lakukan demikian bukan kerana nak tunjuk kepada manusia, akan tetapi semata-mata kerana Allah, semata-mata menyesali akan kesalahan yang dia telah lakukan pada Allah, kesalahan matanya yang selama ini dia telah melihat apa yang Allah telah larang, kesalahan tangannya yang selama ini dia telah gunakan tangannya bukan pada tempat yang Allah redai. Dia telah kesalahan kakinya, yang dia telah gunakan kakinya melangkah ke tempat-tempat maksiat, melangkah ke tempat-tempat yang tidak disukai oleh Allah, melangkah ke tempat-tempat yang melalaikan daripada berzikir kepada Allah, sambil mengenang akan dosa-dosanya, lalu air matanya telah mengalir. Satu ketika seorang tabi'in yang bernama Atha telah berjumpa dengan Hazrat Aisyah radhiyallahu anha. Kita semua mengenali Aisyah, seorang isteri yang paling disayangi oleh Rasulullah setelah kewafatan Khadijatul Kubra radhiyallahu anha. Apa kata Atha? Atha rahmatullah alaih telah bertanya, wahai Aisyah ummul mukminin, dikau lama hidup dengan Rasulullah, dikau lama bersama dengan Rasulullah, kabarkan kepada aku, ceritakan kepada aku bagaimana ceritakan kepada aku manakah amalan Rasulullah yang paling istimewa. Lalu dijawab oleh Aisyah, tidak ada satu pun amal Rasulullah yang tidak istimewa. Semua amal baginda adalah istimewa, adalah tinggi, adalah istimewa di sisi Allah. Pada satu ketika Aisyah berkata, di malam giliran Nabi bersama dengan aku, Nabi telah mendatangi aku, berbaring di sebelah aku, satu selimut dengan aku, sehingga kata Aisyah, kulit Nabi telah bersentuhan dengan kulit. Kemudian dengan tidak semena-mena badan tubuh badan baginda telah menggeletar. Aku melihat reaksi baginda. Wahai Rasulullah, apa yang telah terjadi kepada Tuhan?
Lalu Nabi tanya kepada Aisyah, Nabi berkata kepada Aisyah, bersabda kepada Aisyah, wahai Aisyah, izinkan aku, izinkan saya untuk menghadap Tuhan saya. Izinkan saya di malam ini untuk beribadah, menyembah Tuhan. Lalu Aisyah kata, saya sangat suka bersama dengan Tuhan, wahai Nabi. Akan tetapi saya tidak akan menghampakan harapan dan keinginan Tuhan. Silakan. Lalu di malam tersebut Nabi telah berwudu. Ketika berwudu, tubuh Nabi, wajah Nabi dalam keadaan pucat. Kemudian setelah selesai wudu, Nabi mulakan sembahyang. Di dalam sembahyang Nabi telah menangis. Nabi menangis dengan terisak-isak, sehingga kata Aisyah, Nabi punya pipi dibasahi dengan air mata. Dalam sujud, dalam rukuk, Nabi rukuk dalam keadaan menangis, sehingga Nabi punya janggut dibasahi dengan air mata. Air mata telah menitis sehingga janggut Nabi basah, dipenuhi dengan air mata. Begitu juga ketika sujud, ketika bangun ke rakaat seterusnya, akhirnya sampailah Bilal datang untuk memberitahu Nabi, wahai Rasulullah, waktu subuh telah masuk. Kebiasaan Hazrat Bilal, kita maklum Bilal seorang muazzin di Masjid An-Nabawi. Jadi di Masjid Nabi, di Masjid Nabawi ada dua muazzin yang telah dilantik oleh Nabi. Seorang muazzin yang pertama bernama Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Seorang hamba yang berketurunan daripada Habasyah. Asalnya hamba, telah dimerdekakan, telah dibeli oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Lalu dia telah dilantik oleh Nabi menjadi muazzin pertama di Masjid An-Nabawi. Kemudian muazzin yang kedua adalah Abdullah ibni Ummi Maktum. Abdullah ibni Ummi Maktum seorang sahabat yang buta. Dia hanya akan azan bila ada sahabat yang lain bagi tahu waktu telah masuk. Maka sahabat yang buta tadi pun azan. Jadi Hazrat Bilal datang ke rumah Nabi, ke bilik Nabi, wahai Rasulullah, waktu subuh telah masuk. Ketika itu Nabi sedang tahiyat. Aisyah duduk, tidak jadi tidur, duduk menunggu di belakang Nabi dalam keadaan menangis terisak-isak kerana kasihan melihat Nabi. Ketika itu Nabi berdiri dalam keadaan kaki Nabi bengkak kerana lama masa yang Nabi gunakan untuk berdiri menghadap Allah Subhanahu wa taala. Selepas sembahyang Nabi ditanya, wahai Rasulullah, kenapa Tuan begitu susah payah sembahyang lama-lama, menangis-nangis dalam sembahyang? Bukankah Tuan telah diampuni dosa-dosa Tuan? Semua dosa-dosa Tuan Allah telah ampunkan. Baik dosa yang telah lalu, dosa yang akan datang, Allah telah ampunkan kesemuanya. Kenapa Tuan buat begini? Apa jawab Nabi? Tidak patutkah, tidak pantaskah aku menjadi seorang hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita lihat bentuk kesyukuran Nabi. Begitu tinggi syukuran Nabi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apakah makna syukur itu sendiri, tuan-tuan? Saya petik daripada kitab Mukasyafatul Qulub karangan Imam Al-Ghazali. Beliau telah muatkan sebuah kisah. Di zaman dahulu ada seorang Nabi sedang berjalan-jalan. Di pertengahan jalan Nabi tersebut melihat ada seketul batu sedang menangis. Dia tanya, wahai batu, kenapa kamu menangis? Apa yang menyebabkan kamu menangis? Dengan izin Allah, batu tersebut dapat berkata-kata, wahai Nabiullah, aku menangis tidak lain tidak bukan melainkan hanya kerana
takut aku kepada azab Allah. Tidakkah kamu wahai Nabiullah pernah membaca di dalam ayat Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mafhum daripada ayat tersebut, wahai orang yang beriman, selamatkanlah diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada azab neraka yang bahan bakarnya daripada manusia dan batu bata. Manusia dan batu. Pada ayat tadi Allah telah sebut batu menjadi bahan bakar api neraka. Aku takut wahai Nabiullah, nanti aku akan dibakar di hari kiamat kelak. Aku akan dilempar ke dalam neraka. Batu yang tidak ditaklif, tidak dibebankan syariat agama kepadanya, pun takut sangat kepada azab Allah, takut sangat kepada neraka Allah. Lalu Nabi tersebut telah munajat kepada Allah, berdoa, wahai Allah, kau jauhkanlah batu ini daripada diazab di dalam neraka. Di waktu yang lain, Nabi tersebut jalan di tempat yang sama, melihat batu tersebut masih menangis. Ditanya, kenapa kamu menangis lagi wahai batu? Dia kata, sebelum ini aku menangis kerana aku takut kepada azab Allah, tapi hari ini aku menangis kerana aku bersyukur kepada nikmat Allah. Menangis terharu kepada nikmat yang Allah telah kurniakan kepadanya. Jadi tuan-tuan, puan-puan, sama-samalah kita renungi kisah-kisah yang kita telah dengar sebentar tadi. Jadi sebenarnya kuliah kita di malam ni, kitab yang telah dijanjikan tafsir juzuk ammah, tafsir juzuk 30. Juzuk ammah ni juz 30 lah. Dipanggil juz ammah kerana ayat yang pertama bermula daripada ayat amma yatasaalun. Maka dipanggillah juz tersebut juz ammah. Jadi kitab yang saya gunakan ini kitab Nurul Furqan. Kitab tak tahu dicetaknya tahun bila. Dicetak oleh para panel ustaz-ustaz daripada terbitan Telaga Biru. Kitab ini memang khusus satu Al-Quran, dikarang khusus juzuk ammah, juzuk 30, daripada suratul Naba, An-Nazi'at, Abasa wa Tawalla sampailah Al-Falaq dan An-Nas. Dinamakan kitab Nurul Furqan juzuk ammah. Jadi saya petik sedikit sebanyak daripada kitab ini. Sebenarnya kitab ini bukanlah kitab yang baru. Kitab ini juga adalah cuplikan nukilan daripada kitab-kitab tafsir muktabar yang dikarang oleh ulama-ulama terdahulu. Kalau kita kenal, dikarang sebuah kitab yang namanya Tafsir Jalalain. Kitab Tafsir Jalalain yang dikarang oleh Imam Jalaluddin, oleh dua imam. Dua-dua nama Imam Jalaluddin. Seorang imam namanya Imam Jalaluddin As-Suyuti, dan seorang lagi bernama Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Tok guru dengan anak murid. Asalnya tok guru ustaz dia yang buat. Tak sempat habis, dah meninggal, disambung oleh anak muridnya, oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti. Biasanya kita pada pengajian pondok yang seperti saya mengaji, saya dulu mengaji sejak umur 13 tahun. Mula ngaji hafiz. Mula menghafal Al-Quran ketika usia 13 tahun. Saya mula menghafal Al-Quran dan tamat
pengajian hafiz pada usia 13 tahun. Dan setelah itu saya sambung pengajian kitab, mengajilah sedikit sebanyak bahasa Arab, ilmu nahwu, ilmu saraf, fiqh dan sebagainya. Dan saya tak sempat mengaji kitab tafsir Jalalain. Tafsirnya tak begitu tebal, sederhana, kupasannya ringkas tapi mengandungi makna yang mengandungi ringkas dan padat. Jadi saya akan bacakan sedikit daripada kitab inilah insya-Allah. Jadi kebiasaan kita, kami di Al-Islah, Pusat Bimbingan Al-Islah, baru mulakan kelas pengajian kitab. Kelas pengajian kitab mingguan pada hari Khamis, pada hari Jumaat dan Sabtu. Jumaat pagi kami mulakan pengajian kitab sampailah Sabtu petang asar. Untuk anak-anak kami lah, kelas kitab sudah ada tahun 1 dan tahun 2. Dan pada tahun 2 kita pelajari kitab ini, kitab tafsir Juz'u Amma. Saya mulakan daripada surah An-Nas dan sekarang sudah sampai mana? Al-Humazah. Sudah sampai surah Humazah. Dan insya-Allah dalam masa 1 tahun kita tamatkan pembacaan kitab tafsir Juz'u Amma. Jadi pada malam ini saya akan berkongsi berkenaan dengan tafsir surah An-Nas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung. Katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung dengan Tuhan yang mencipta dan memiliki, dan mentadbir. An-Nasi, sekalian manusia. Manusia disebut secara khusus dalam surah ini untuk memuliakan mereka dan supaya bersesuaian dengan permohonan bagi mendapat perlindungan daripada kejahatan syaitan yang membisikkan kejahatan dalam dada mereka. Jadi kebiasaan dalam setiap surah di dalam Al-Quran akan dimulakan, dalam penulisan Al-Quran Utsmani akan dimulakan dengan bismillah, dengan basmalah, melainkan suratul Taubah. Hanya pada surah At-Taubah sahaja tidak ditulis basmalah. Bahkan ada sebahagian ulama mengatakan membaca basmalah di dalam surah At-Taubah hukumnya haram. Ada pendapat yang lain mengatakan membaca basmalah atau bismillah pada surah At-Taubah hukumnya makruh. Akan tetapi basmalah pada selain daripada surah At-Taubah adalah mustahab, sunnah dibaca setiap permulaan surah. Jadi basmalah ini adalah sunnah juga dibaca pada setiap permulaan kita nak baca mana-mana ayat daripada Al-Quran. Contohnya, kadang-kadang kita nak baca doa, sunnah kita mulakan dengan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim terlebih dahulu. Bahkan kata Nabi, kullu amrin dzibalin lam yubda bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Setiap amal, setiap perbuatan, setiap pekerjaan yang tidak dimulakan dengan basmalah, tidak dimulakan dengan membaca bismillahirrahmanirrahim, maka amal tersebut akan hilang keberkatan. Akan hilang keberkatan dalam amal tersebut. Apakah makna berkat, tuan-tuan? Kadang-kadang kita selalu cakap berkat, makan berkat, kan? Apakah makna berkat itu sendiri? Barakah. Jadi barakah ini kata ulama adalah ziyadatul khairi,
bertambahnya kebaikan. Kadang-kadang kita makan banyak dah. Makan 2 pinggan. Tak cukup 2 pinggan, tambah sepinggan lagi jadi 3 pinggan. Dah kenyang, tersandar. Demam makan, tak mampu nak buat apa-apa, tersandar. Sebab apa? Perut dah penuh sangat. Tapi makanan tersebut tidak menjadikan dia seorang yang taat. Tidak mendorong dia untuk melakukan ketaatan. Tidak menjadi kekuatan kepada dia untuk buat kebajikan. Makan banyak, tapi bila azan dikumandangkan, beratnya nak angkat selimut. Ketika azan subuh mendayu-dayu, tambah lena, tambah khusyuk kita tidur. Orang sembahyang khusyuk ni tidur khusyuk. Tambah khusyuk tidurnya. Tidak ada kemampuan, tidak ada kekuatan untuk menuju kepada kebaikan. Maka makanan tadi tidak ada berkat. Akan tetapi berkat walaupun makan sedikit sesuap sahaja. Tapi makanan tadi ada berkat, akan mendatangkan kekuatan, akan mendorong dia untuk lakukan ketaatan, untuk tolong orang, untuk buat kebajikan, untuk pergi ke majlis-majlis ilmu, majlis-majlis kuliah, untuk datang ke masjid mengimarahkan masjid, untuk bantu orang lain, bantu fakir miskin. Dengan makanan yang dia makan tadi menjadi sumber kekuatan untuk dia buat kebajikan. Maka inilah yang dikatakan oleh ulama keberkatan di dalam makanan. Jadi walaupun sedikit, akan tetapi ada keberkatan di dalamnya. Ini yang kita semua inginkan. Jadi kata Nabi, setiap amalan yang tidak dimulakan, setiap pekerjaan yang tidak kita mulakan dengan bismillah, dengan basmalah, maka pekerjaan tadi akan hilang keberkatannya. Begitu juga ulama telah ajar sebelum kita tidur. Termasuk amalan yang disunnahkan kita lakukan sebelum tidur, kita baca bismillah 21 kali, kemudian barulah kita tidur. InsyaAllah amalan bismillah tadi, amalan basmalah tadi akan menjaga, akan melindungi orang yang tidur tadi daripada segala macam gangguan. Baik gangguan daripada syaitan, gangguan daripada makhluk halus, apa jua macam, segala macam gangguan. Maka keberkatan amal basmalah, bismillah tadi akan melindunginya dengan izin Allah. Kemudian basmalah, bila kita baca bismillah, yang mana bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahman ini adalah salah satu sifat-sifat Allah, salah satu nama-nama Allah yang ada di dalam Asmaul Husna yang kita biasa baca setiap hari. Kata Nabi, barang siapa menghafal Asmaul Husna, 99 nama Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan jamin dia untuk masuk ke dalam syurga. Dan Allah SWT selamatkan dia daripada seksa api neraka dengan amalan, dengan dia menghafal dengan dia menghafal 99 nama-nama Allah. Termasuk di antaranya adalah Ar-Rahman, iaitu Allah yang Maha Pengasih, dan Ar-Rahim, Allah yang Maha Penyayang. Apakah makna pengasih ni tuan-tuan, puan-puan? Jadi pengasih, kata ulama telah menafsiri pengasih ini adalah sifat Allah kasih kepada orang-orang mukmin, baik orang-orang mukmin ataupun orang-orang kafir. Dan sifat Ar-Rahman ini Allah Subhanahu wa taala telah gunakan di dunia lagi. Bahkan dalam hadis Nabi sebut Allah mempunyai 100 rahmat kasih sayang, dan satu daripadanya Allah bagi pada semua makhluk.
Kita lihat kasih sayang anak dengan ibu, ayah sesama anak, suami dan isteri. Binatang pun saling kasih mengasihi sesama mereka. Ini adalah berkat satu sifat rahmat dan kasih sayang Allah yang Allah telah bagikan kepada manusia. Dan 99 lagi sifat rahmat dan kasih sayang Allah ini, kasih Allah ini Allah hanya akan bagi di hari kiamat. Ini khusus kepada orang-orang mukmin. Kemudian yang kedua, Ar-Rahim, sifat penyayang. Ini khusus Allah bagi pada orang soleh dan mukmin sahaja. Dan hanya Allah akan gunakan sifat ini di hari kiamat kelak. Di dunia Allah tidak gunakan lagi sifat ini. Allah hanya gunakan sifat Ar-Rahman. Nanti Allah simpan sifat Ar-Rahim di hari kiamat untuk mengampuni, untuk meredai manusia ketika kemurkaan Allah, ketika Allah sangat murka ketika itu. Di hari kiamat, tuan-tuan, bila cerita tentang kiamat, waktu tu manusia dalam keadaan kelam kabut, dalam keadaan memikirkan apakah aku ni selamat atau tidak dari azab Allah. Ada sebahagian manusia yang tenggelam dalam peluh mereka masing-masing. Ada di kalangan manusia yang tenggelam dalam lautan darah. Ada di kalangan manusia yang tenggelam dalam lautan nanah. Ketika itu manusia sangat mengharapkan kasih sayang Allah, sangat mengharapkan sifat Ar-Rahim Allah ini digunakan ketika itu. Mudah-mudahan dengan keberkatan kita bertemu dan berpisah semata-mata kerana Allah, dengan keberkatan kita menghadiri majlis-majlis ilmu, dengan keberkatan kita senantiasa hati kita berpaut ke rumah Allah, Allah lindungkan kita, Allah golongkan kita, tempatkan kita di kalangan mereka yang mendapat kasih sayang dan naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebelum kita teruskan pada ayat seterusnya, kita selingi dengan sedikit qasidah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu alaihi. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli
Alhamdulillah, kita telah diberi taufik oleh Allah untuk menselawati kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insan junjungan mulia yang telah berkorban demi agama, yang telah bersusah payah demi umatnya, yang ketika akhir hayat baginda telah terungkap daripada ucapan baginda, daripada mulut lisan baginda, ummati, ummati, umatku, umatku. Siapakah umat-umat Nabi? Pernah di satu majlis Nabi menyebut umatnya, umatku, umatku. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bukankah kami ini umat-umat Tuhan? Tidak, kamu adalah sahabat-sahabat aku. Siapakah umat-umat Rasulullah, tuan-tuan, ayah-ayah, ibu-ibu? Umat-umat aku adalah mereka yang tidak sempat melihat aku, tidak pernah melihat aku, tidak pernah bersua dengan aku, tidak pernah mendengar sabdaan aku, tidak pernah berjumpa dengan aku, akan tetapi tetap beriman dengan aku, akan tetapi masih beriman dengan agama yang aku bawa. Dialah umat-umat aku. Ketika Nabi sedang sakaratul maut, Jibril alaihissalam datang menjenguk Nabi. Jibril melihat wajah Nabi yang kesakitan, menahan nazak, menahan sakaratul maut. Jibril langsung berpaling, tidak sanggup melihat wajah Nabi. Wahai Jibril, kenapa kamu tak melihat wajah aku? Apakah kerana kamu jijik dengan aku? Tidak, wahai Nabi, akan tetapi aku tidak sanggup melihat kekasih Allah menahan kesakitan sakaratul maut yang begitu perit sekali. Akhirnya apa yang Nabi ucapkan, apa yang Nabi katakan, apa yang Nabi sabdakan ketika itu, Nabi mengingati umat, Nabi mengingati kita, Nabi menyebut kita, umatku, umatku, solat, solat, jagalah solat, jagalah solat. Tidak lama kemudian Nabi pun menghembus nafasnya yang terakhir. Tuan-tuan, puan-puan, kita duduk dalam majlis ini, kita berselawat kepada Nabi, tanda kita cinta kepada Nabi, tanda kita kenang jasa Nabi, tanda kita kenang susah payah Nabi. Bila kita selawat tadi, kita bayangkan macam mana kesusahan yang Nabi alami ketika baginda telah pergi ke Taif. Nabi sampaikan agama, bawa agama bersama dengan seorang sahabat, Zaid bin Harithah, dengan harapan yang tinggi supaya penduduk Taif dapat terima agama, dapat kenal Allah, dapat sembah Allah, dapat terima agama yang aku akan bawa ke sana. Sesampainya Nabi di sana, Nabi dilayan dengan begitu, Nabi dilayan dengan begitu teruk. Nabi dicaci, Nabi dimaki, Nabi dibaling dengan batu. Dakwah Nabi tidak diterima di sana, sampai tubuh Nabi berlumuran dengan darah. Nabi telah lari bersama dengan seorang sahabat, Zaid bin Harithah, anak angkat Nabi, yang setia menemani Nabi di mana sahaja baginda berada. Zaid, dia telah gunakan tubuh dia untuk lindungi Nabi. Tapi apakah daya yang membalingnya ribuan manusia, ratusan anak-anak kecil, baling dengan batu-batu yang besar, sampai sedikit sebanyak telah terkena di tubuh Nabi yang mulia. Mengalirlah darah Nabi, menitislah darah Nabi daripada tubuh Nabi yang mulia, bertakung di telapak kasut Nabi. Kata ulama, kalau setitis sahaja darah tersebut menitis di bumi Taif, nescaya binasa, hancurlah kota Taif.
Dua malaikat sudah bersedia di kedua belah bukit di kota Taif. Taif ni satu lembah berada di tengah-tengah, yang di sampingnya ada dua bukit yang besar. Datang malaikat Jibril bertemu dengan Nabi ketika Nabi sedang beristirahat, keletihan, menahan kesakitan, darah yang menitis daripada tubuh. Datang Jibril alaihissalam, wahai Rasulullah, aku telah sediakan dua malaikat di kedua belah gunung ini. Tuan perintah saja, Tuan cakap saja, dua malaikat ni akan jalankan tugas mereka masing-masing. Apa kata Nabi? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah petunjuk, berilah hidayah kepada kaum aku, berilah hidayah kepada umat aku. Mereka sebenarnya tak tahu. Kalau mereka tahu, dah lama mereka beriman dengan aku. Kalaulah mereka tahu, dah lama mereka terima agama yang aku bawa. Tapi apakah daya, mereka tak faham, mereka tak tahu. Nabi tetap mengharapkan hidayah daripada Allah. Kemungkinan walaupun hari ini mereka tak terima aku, walaupun hari ini mereka tak terima agama yang aku bawa, mungkin satu hari nanti anak atau cucu mereka akan terima agama. Betul kata Nabi. Di zaman tabi'in, muncullah seorang tabi'in yang bernama Muhammad bin Qasim As-Sakhafi daripada penduduk kota Taif, yang menjadi pejuang agama, yang telah membuka agama di benua India, Pakistan, Bangladesh, di sekitar-sekitarnya, benua Hindi, benua India, dibuka agama oleh penduduk Taif, kanak-kanak yang baru, anak muda yang baru berusia 18 tahun. Daripada mana? Muncul daripada penduduk Taif. Dengan keberkatan dakwah Nabi, dengan keberkatan pengorbanan Nabi. Hari ini kita berqasidah, kita bersalawat, kita mengingati, mengenang jasa Nabi, mengenang kembali kesusahan-kesusahan Nabi, supaya mana kesusahan Nabi tersebut Allah balas dengan nikmat, Allah balas dengan syurga yang nikmatnya tidak terhingga. Dan siapa sahaja, kata Nabi, yang mencintai beliau, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku akan masuk ke dalam syurga melainkan mereka yang enggan. Sahabat tanya, siapa yang enggan? Kata Nabi, orang yang mengikuti saya, yang membawa agama yang saya bawa, dialah yang akan masuk ke dalam syurga. Dan yang tak mau ikut saya, dialah yang enggan. Dalam hadis lain Nabi kata, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang hidupkan sunnah Nabi, tanda dia cinta dengan Nabi. Kita berjemaah, duduk dalam majlis ilmu ni salah satu majlis yang sangat dibangga-banggakan oleh Allah, sangat disukai oleh malaikat, sangat disukai oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang istiqomah dengan amalan sunnah ini tanda dia cinta dengan Nabi. Dan salawat juga salah satu tanda seorang cinta dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan siapa yang cinta dengan Nabi, kata Nabi, dia nanti di hari kiamat akan dibangkitkan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita sambung pada ayat yang pertama, qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas. Jadi surah An-Nas ini di dalam susunan Al-Quran Resam Osmani. Al-Quran Osmani, Al-Quran yang kita biasa namakan dengan cetakan, dengan tulisan Resam Osmani, dengan tulisan Osmani, telah berjaya dikumpulkan di zaman khalifah pemerintahan Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Al-Quran ketika itu telah ditulis di sebuah kertas yang lebar, semacam tika gitu, besar lebar. Ditulis Al-Quran di situ, dan
Al-Quran telah ditulis dengan beberapa jilid, dengan 30 jilid. Yang hari ini kita panggil satu jilid dengan sebut dengan nama juz. Jadilah juz yang pertama, juz yang kedua. Sebenarnya juz ni zaman Nabi tak ada. Belum dibukukan Al-Quran di zaman Nabi. Bahkan Al-Quran belum dijadikan sebuah kitab di zaman Rasulullah. Bila wahyu nak turun kepada Nabi, Nabi akan panggil kutabul wahyi. Nabi akan panggil sahabat-sahabat penulis wahyu yang setia bersama dengan Nabi. Di antaranya Ubay bin Ka'ab, seorang sahabat yang dia punya sangat cerdas, otak dia sangat cerdik. Dan seorang sahabat lain yang bernama Zaid bin Thabit, seorang sahabat yang dia dapat menguasai bahasa Farsi dalam masa 18 hari. Kita ngaji bahasa Arab bertahun-tahun pun tahunya ana anta saja. Itu je yang kita tahu. Kan ngaji dah lama dah. Kan? Tapi sahabat tadi 18 hari dapat kuasai bahasa Farsi. Dia menjadi penterjemah Nabi. Bila ada surat datang daripada Maharaja Farsi, dia akan diterjemah oleh sahabat tadi. Kemudian bila Nabi nak sampaikan surat, nak utus surat, tulis surat kepada Raja Farsi, Nabi akan perintahkan Zaid bin Thabit untuk menulisnya. Dan Zaid bin Thabit juga salah seorang kutabul wahyi, menjadi penulis setia wahyu Nabi SAW. Bila wahyu turun, Nabi panggil sahabat-sahabat kutabul wahyi, wahai sahabatku, kamu tulislah wahyu ini. Nabi pun baca ayat, sahabat pun tulis. Dan kamu masukkanlah ayat tersebut di dalam surah sekian. Contohnya dalam surah An-Nas, kamu masukkanlah ayat ini dalam surah An-Nas. Di zaman Nabi belum ada Al-Quran yang dibukukan dalam satu kitab. Al-Quran ditulis di kulit-kulit yang telah disamak. Al-Quran ditulis di daun-daun. Al-Quran ditulis di helai-helaian kertas. Di zaman Sayyidina Abu Bakar baru dimulakan proses untuk mengumpulkan Al-Quran, dijadikan satu. Kemudian di zaman Sayyidina Uthman, Al-Quran telah ditulis kembali, diedit kembali, disunting kembali, dijadikan sebuah kitab dan ditulis 9 buah naskah, 9 buah, dikirim ke setiap daerah yang sudah menerima Islam ketika itu. Di antaranya Kufah, Baghdad, Syam, Yaman dan sebagainya. Jadi Al-Quran dalam susunannya, Al-Quran ayat yang terakhir dalam susunan Rasam Osmani adalah surah An-Nas. Ayat yang pertama, surah yang pertama adalah suratul Fatihah. Jadi dalam surah An-Nas ini dimuatkan ada kisah sebenarnya. Dalam surah An-Nas ataupun dan juga suratul Falaq dinamakan oleh ulama dan oleh baginda Rasulullah SAW sendiri sebagai surah Al-Mu'awwadhatain. Surah Al-Mu'awwadhatain. Apakah makna Mu'awwadhatain? Mu'awwadhatain ni adalah dua surah yang akan melindungi pembacanya dengan izin Allah dari segala macam gangguan. Baik gangguan daripada gangguan makhluk halus, gangguan jin, gangguan syaitan atau segala macam gangguan. Bila kita baca dua surah ini, kita mengamalkan dua surah ini, khususnya sebelum kita tidur, selepas daripada sembahyang fardu, Allah akan lindungi kita dari segala macam mara bahaya, segala macam bisikan, segala macam gangguan, segala macam kemudaratan yang akan menimpa kepada kita. Bahkan Nabi ajar kalau kita nak tidur, terlebih dahulu kita baca surah An-Nas. Kemudian kita tiup di tangan, hembus. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, sampai habis, kita pun hembus di tangan. Dan kita sapu ke seluruh tubuh badan. Sampailah, mula daripada kepala sampailah ke hujung jari kaki. Kita baca surah Al-Falaq sampai habis, kita hembus di tangan.
Kemudian kita sapu di muka, di tangan, sampailah ke hujung, di tubuh badan kita, kaki sampailah di hujung jari. Kemudian akhirnya kita akhiri dengan suratul Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Hembus di tangan, sapu di seluruh tubuh badan. Kita amalkan ini sebelum tidur, insya-Allah kita akan terpelihara dari segala macam gangguan. Kadang-kadang kita tak tahu, bila kita tidur ada orang dengki dengan kita, khianati kita. Kadang-kadang kawan sekerja dengan kita khianat dengan kita, dia buat macam-macam. Dia hantar sihir lah, guna-gunalah, santau lah dan sebagainya. InsyaAllah dengan amalan yang Nabi SAW ajar ini, kita akan dilindungi dari segala macam bahaya tersebut. Sebenarnya ada asbabun nuzul. Kenapa surah ini diturunkan kepada baginda Rasulullah? Dulu ketika di Madinah, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan dakwah Islam di Madinah. Hijrah daripada Mekah menuju ke Madinah membawa agama. Disambut oleh penduduk Madinah, kebanyakan mereka bergembira dengan kedatangan baginda Rasulullah SAW. Disambut dengan salawat sambil berqasidah, bersukaria menyambut Nabi SAW. Seorang insan yang mulia datang kepada mereka, datang ke tempat mereka. Dulu mereka berperang, bergaduh sesama sendiri. Setelah datangnya Rasulullah, setelah datangnya Islam, maka mereka telah mengecapi nikmat keamanan. Mereka sudah tidak lagi bergaduh sesama sendiri. Mereka menyambut Nabi dengan Tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru mada'a lillahi da'. Akan tetapi ada sebahagian golongan manusia di Madinah yang tidak suka kepada Nabi. Mereka memeluk Islam tapi ada sebab, ada muslihat. Mereka memeluk Islam tapi ada muslihat di sebalik keislaman mereka. Mereka solat di belakang Nabi, akan tetapi bila Nabi tidak ada, mereka tidak solat. Allah telah sebutkan tentang mereka, wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Dia sembahyang tapi sembahyang dalam keadaan malas. Golongan ini juga Allah telah ancam di dalam surah Al-Ma'un, fawailul lil musallin. Celakalah bagi orang yang sembahyang. Kenapa sembahyang Allah kata celaka? Sembahyang pun dikata celaka. Sembahyang pun dapat laknat. Sembahyang pun dapat kutukan. Ini pasal apa? Bahkan ada sebagian mufassirin mengatakan wail adalah salah satu nama di dalam neraka. Makna kata orang sembahyang masuk dalam neraka juga ke? Allah sambung ayat seterusnya, alladzina hum an salatihim sahun. Dia sembahyang tapi lalai. Dia sembahyang dalam keadaan lalai. Lalai dalam arti kata, ada sebagian ulama mengatakan dia tidak khusyuk dalam sembahyang. Sembahyang memikirkan tentang bisnes, sembahyang memikirkan tentang dunia. Sampai berapa aku sembahyang tadi? 2 ke 3 rakaat ke 4? Dah tak ingat dah. Sampai lalai seperti ini mengganggu sembahyang kita. Namun kebanyakan jumhur ulama mengatakan maksud lalai di sini orang yang dia melengah-lengahkan sembahyang. Ada sebuah kisah di dalam kitab Fadailul A'mal dulu. Berlaku pada seorang pemuda. Dia punya kakak dia telah meninggal. Dan setelah selesai upacara pengebumian, kakaknya telah dikebumikan dengan selamat.
Akhirnya si adik tadi balik ke rumah, dia teringat, aku punya dompet tadi mana aku letak? Cari-cari kat rumah tak ada. Dia ingat-ingat balik, tadi waktu gali kubur akak terjatuh dalam kubur. Dia buat ambil keputusan tak nak beritahu mak dia. Dia ambil cangkul pergi ke kubur kakak dia, digali balik. Gali, tengok ada api. Api yang begitu marak keluar daripada kubur kakak dia. Dia timbus kembali, dia balik ke rumah dalam keadaan cemas. Dia tanya mak dia, kenapa mak terjadi pada akak? Dia kata, akak kamu selalu lengah-lengahkan sembahyang. Dah habis waktu baru nak sembahyang. Mak cakap, kak sembahyanglah kak, waktu dah nak habis, nantilah mak, akak sibuk lagi ni main game. Lengah-lengahkan sembahyang. Akhirnya begitulah yang diterima olehnya. Allah bagi tahu di situ, alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun, yang sembahyang tapi sembahyang dalam keadaan menunjuk-nunjuk, nak tunjukkan orang aku ni bagus, rajin sembahyang, rajin datang masjid. Ni penyakit juga, penyakit hati. Jadi Allah tegur golongan-golongan munafik kerana mereka solat di hadapan Nabi, tapi di belakang Nabi mereka tak sembahyang. Dan juga salah satu musuh di zaman Rasulullah ketika itu adalah di kalangan bangsa-bangsa Yahudi. Yahudi ini telah lama menetap di Madinah sebelum hijrahnya Nabi SAW lagi ke Madinah. Dan ada sebahagian kelompok Yahudi, dia telah buat satu rancangan untuk membunuh Nabi, untuk menyihir Nabi. Nabi dia ada seorang pembantu rumah daripada kalangan Yahudi, tapi masih muda, masih umur usia belasan tahun. Dia biasa bersihkan rumah Nabi, biasa khidmat, membantu segala macam kerja buat Nabi. Yahudi ini, kelompok Yahudi ini telah bisik, telah berkata kepada pemuda tadi, nanti kalau kau pergi ke rumah Muhammad, kau ambil dia punya rambut, bawa pada kami. Pemuda ini pun jenis orang tulus, lurus. Dia pun ketika Nabi tak nampak, dia ambil Nabi punya sikat bersama rambut Nabi, dia bawa berjumpa dengan kelompok Yahudi tadi. Kelompok Yahudi yang diketuai oleh Labid bin Al-A'sam. Maka Yahudi ni dia ambil Nabi punya rambut, Nabi punya sikat yang telah patah tadi. Kemudian sebatang kayu diikat. Rambut Nabi diletakkan di kayu tadi. Kemudian diikat dengan tali. 1 ikatan, 2 ikatan, 3 ikatan. Rambut dan Nabi punya sikat dibentangkan, diikat 1, 2 sampai 11 ikatan, 11 simpulan. Setiap satu simpulan dia letak jarum, dia cocok sampai 11 simpulan tadi dicocok dengan jarum. Akhirnya dijampi, dibaca mantra segala macam. Nabi merasa seolah-olah tidak sedar. Nabi merasa sakit yang luar biasa. Akhirnya Nabi didatangi oleh 2 pemuda. 2 pemuda datang jumpa Nabi. Wahai Rasulullah, seorang duduk di... Ketika itu Nabi sedang berbaring. Nabi menahan kesakitan. Berhari-hari Nabi menahan kesakitan kerana disihir oleh lelaki Yahudi tadi. Seorang berdiri di sebelah kepala Nabi, seorang di kaki Nabi. Yang di kepala beritahu apa yang terjadi pada lelaki ini. Kemudian dijawab oleh lelaki yang berada di kaki tersebut, dia ini telah disihir. Siapa yang sihir dia? Seorang laki-laki di kalangan Yahudi yang bernama Labid bin Al-A'sam. Apa yang digunakan untuk menyihir Nabi? Dia gunakan rambut dan Nabi punya sikat yang telah patah.
Di mana dia letak benda tersebut? Dia letak di satu telaga yang berada di sebuah kebun. Di dasar telaga itu ada sebuah batu, dihempit di batu tersebut. Dua pemuda tadi adalah malaikat. Sebagaimana malaikat yang sama datang dalam hadis Jibril mengajar tentang Islam, tentang ihsan, mengajar tentang iman kepada sahabat, sehingga lepas pemuda tadi balik, sahabat tanya, wahai Rasulullah, kami tak pernah lihat pemuda ini, siapakah dia? Dialah malaikat Jibril yang nak ajar kamu tentang agama Islam. Begitu juga malaikat yang sama datang untuk ubati Nabi. Akhirnya wahyu telah turun. Qul a'udzu birabbil falaq. Nabi telah baca. Satu simpulan telah terbuka. Ayat yang kedua Nabi baca, min syarri ma khalaq. Simpulan kedua telah terbuka. Sampailah ayat yang kelima suratul Falaq, 5 simpulan telah terbuka. Nabi baca lagi, qul a'udzu birabbin nas, simpulan yang ke-6 terbuka. Malikin nas, ke-7. Ilahin nas, sampailah ayat yang terakhir, minal jinnati wan nas. Semua ke-11 simpulan telah terbuka dan Nabi dapat bangun dalam keadaan selesa dan sihat seperti manusia biasa. Dan Nabi perintahkan Sayyidina Ali, wahai Ali, kau pergi ke telaga tadi, kau cari di manakah diletakkan simpulan yang telah dijampi. Ayat Nabi akhirnya di kalangan sahabat ada yang kata kepada Nabi, wahai Rasulullah, biar kami bunuh lelaki tadi. Berani-beraninya nak sihir kekasih Allah, berani-beraninya dia nak sihir Habibullah, Nabiullah, biar kami penggal leher dia. Kata Nabi, biarlah, Allah telah sembuhkan saya. Hari ini aku telah sembuh, saya telah sembuh. Ini saja yang diharapkan. Nabi tidak pernah menyebut lagi nama lelaki tadi sampailah baginda wafat. Ini salah satu bentuk sifat pemaaf Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maafnya beliau kepada siapa sahaja, walaupun orang buat jahat dengan dia. Sebab itu dalam perubatan Islam, dalam rawatan Islam, tidak diajar supaya kita memusuhi, tidak. Kadang-kadang ada orang buat sihir dengan kita, kita tak balas sihir kepada dia, tidak. Islam bukan mengajar seperti itu. Islam mengajar kita supaya kita membalas dengan yang terlebih baik, dengan yang paling baik, seperti mana yang ditunjukkan oleh baginda Rasulullah SAW dalam hadis tersebut. Kemudian pada ayat yang seterusnya, Malikin Nas, raja yang menguasai manusia, Ilahin Nas, Tuhan yang berhak disembah oleh sekalian manusia, min syarril waswasil khannas, dari kejahatan, yaitu kejahatan syaitan al-khannas yang banyak berundur dan menjauhkan diri daripada hati manusia. Kata ulama, syaitan ini, dalam hadis pun Nabi SAW telah sebut, syaitan ini dia macam nyamuk. Dia hinggap di hati manusia. Bila manusia itu lalai daripada ingat Allah, dia akan masukkan dia punya belalai ke dalam hati manusia tersebut. Bila lalai saja dari ingat Allah, bila tak berzikir kepada Allah, dia akan masukkan dia punya belalai. Akan dia serapkan segala macam racun, kemaksiatan, segala macam godaan, segala macam bisikan yang jahat, supaya manusia engkar, supaya manusia langgar perintah Allah, supaya manusia jauh daripada ketaatan. Ini kerja syaitan. Sebab itu dalam tafsir disebutkan Al-Khannas. Al-Khannas yang banyak berundur. Syaitan ini dia takut dan dia hanya berundur bila seorang ini ingat Allah, bila seorang ini berzikir kepada Allah. Seterusnya, alladzi waswisu fi sudurin nas, yang membisik dalam hati manusia, minal jinnati wan nas, di kalangan jin dan manusia. Jadi syaitan ini bukan sahaja daripada golongan manusia yang membisik kepada kejahatan, disebut dalam surah ini di kalangan manusia dan di kalangan makhluk jin.
Mudah-mudahan perkongsian di malam ini kita semua dapat manfaat yang sebaik-baiknya. Kita kongsikan bersama untuk bekalan kita di hari kemudian. Hanya inilah sahaja, hanya inilah saja bekal kita. Sebaik-baik bekal kata Allah adalah takwa kepada Allah. Mudah-mudahan majlis yang kita adakan bermanfaat bagi kita, menjadi bekal untuk kita, bermanfaat bagi kehidupan kita di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Okey, kita sudahi majlis kita dengan sedikit doa dan doa kafaratul majlis. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alna wa la ma'ana wa la man yasma'una shaqiyyan wa la matrudan wa la mahruma. Allahumma rabbana اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ارحمهما كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. بارك الله بارك الله بارك الله بارك الله بارك الله لكم ولنا.